bahwa kemampanan itu harus dilihat sebagai suatu amanah, menjamin dasar ekonomi yang memastikan ada kelestarian, penerusan, bahwa pembangunan itu tidak dengan merusakkan, tidak sambil membangun kita robohkan. Kita bangga dengan pembangunan, tetapi gaji dan upah pekerja begini. Orang hidup melarat, kos meningkat. Tapi kita bicara tentang kadar pertumbuhan. Kemudahan dan insentif yang kita beri kepada syarikat-syarikat besar, kita sebut insentif. Bila kita bantu orang miskin, kita sebut subsidi. Dan istilah subsidi itu membosankan. Apa bedanya? Sudah mau adakan syarikat besar, ada insentifnya, ada pengecualian cukainya. Saya tidak menolak keperluan itu. Tetapi mengapa dibedakan di antara keperluan syarikat-syarikat konglomerat besar dan yang kecil? Negara tidak mampan. Kalau sistem pengurusan negara itu bobrok, maka kita sebut tentang good governance. Berilah satu dasar baik, institusi yang baik. Tetapi kalau dikendali oleh orang-orang yang korup, dia tidak akan dapat menyelamatkan kita. Sebab itu, intipati kepada perjuangan kita tidak boleh lari daripada sistem nilai dan etika. Dan sistem nilai dan etika itu dia berkait kuat dengan faham agama dan sistem hidup kita. Dan sebab itu saya ingin menggesa saudara supaya memahami bahawa untuk membangkitkan kesedaran rakyat mesti ada keprihatinan, care and compassion, keprihatinan dan belas kasihan. Mana mungkin kita bangun kejayaan bagi beberapa kelompok kecil dan kita sisihkan masyarakat. Roland bertanya kepada saya tentang konsep pembangunan. Apakah keadilan ini jelas dan keras sikapnya mempertahankan hak setiap rakyat di negara kita? Kalau kita jawab, iya, ia dengan sendirinya mematahkan hujah orang yang membawa faham perkauman sempit. Yang membawa pahaman sempit itu memang dalam satu wacana yang sungguh sukar. Surah Timbalan menyebut, dalam ucap-ucapan dan rakan-rakan banyak menyebut, ya kita pilih multiracial society. Tetapi percayalah, ia sukar kerana tarikan racism, faham perkauman itu sangat tebal. Sebab itu hadis Rasulullah SAW itu berperang dengan konsep asabiyah. Pahaman perkauman yang sempit itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kalau di zaman jahiliyah, apa ciri masyarakat jahiliyah? Kalau orang kita, kaum kita rasuah, kaum kita zalim, tak apa sebab dia dari kaum kita. Yang rasuah itu mesti kaum lain, dan yang zalim itu mesti kaum lain. Inilah yang dikatakan meleburkan faham perkauman sempit bila diasaskan masyarakat umat Madinah itu. Tetapi 1400 tahun yang lalu dakwah jelajah ke seluruh negara, tazkirah di setiap masjid dan surau. Tetapi kefahaman tentang apa arti keadilan, apa arti kemanusiaan, apa arti rahmah, itu masih tidak dapat diperjelas kerana terpukau dengan faham perkauman. Saudara, biar kita jelas dalam pilihan ini. Kita berdepan dengan masyarakat, baik Cina di bandar, atau India di estate, atau Iban dan Kadazan, atau Melayu di desa dan orang Islam, bahawa atas keyakinan agama jugalah maka kita teruskan dengan konsep etika dan akhlak dan pembelaan kepada semua, termasuk
orang-orang Melayu dan Islam sendiri. Kita mesti bergerak dengan yakin. Saudara tidak boleh menang pilihan raya ini kalau kita agak defensif. We are on the right track. The future of this country is the future of the Malays, the Chinese, the Indians, the Karaman, and the Ibans. If you are not convinced with this, we will never succeed. Kita tanya orang-orang yang berbicara tentang membela nasib orang Melayu. 60 tahun berkuasa, mana tanah reserve Melayu? Apa jadi kepada Felda? Apa jadi dengan kontrak? Apa jadi dengan veteran tentera? Apa jadi dengan anak-anak muda yang ada pendidikan tidak ada kerja? Apa jadi dengan nasib pekerja-pekerja gig ekonomi ini? Majoriti Melayu, tetapi mudah dipatahkan dengan sentimen dan janji mereka. Sebab itu saya tegaskan, yang rasuah itu bukan 1-2 orang. Sistem itu sudah bobrok. Sekarang ini kadang-kadang bila satu kes mantan Perdana Menteri dihukum, ada yang perasuah-perasuah besar berkata, ya, kami yang mula memukakan isu ini. Dia ini kepala dan bapa perasuah juga. Jadi jangan kita terpalit dengan fahaman yang sempit ini. Kita bawa bukan soal pribadi, bukan soal personal dengan Najib. Kita benci dengan kegiatan menggunakan kedudukan, memiskinkan rakyat dan memperkayakan diri mereka dan keluarga mereka. Dan untuk itu kita lawan tetap. Ini terkait dengan faham hormat. Mengapa kita kata respect itu penting? Kemanusiaan itu tidak hidup tanpa respect, tanpa hormat sesuatu sama lain. Saya terkesan. Ini barisan pimpinan kanan semua ada. Ada peguam yang berjaya, ada korporat yang berjaya, ada menteri besar. Tetapi kita pilih untuk mendengar orang-orang kecil untuk mengajar kita apa erti keprihatinan. Itu dia sebut tentang hormat. Ada hal yang kita perlukan cerdik pandai. Ada hal yang kita perlukan dengar rintihan anak miskin. Orang tanya saya, kerana di antara hal yang saya banggakan selaku Menteri Keuangan ialah perumahan yang sangat besar. Kampung Kerinci, Wangsa Maju, di Gombak, Ampang. Yang terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah yang belum dapat disaingi sehingga sekarang.